Selepas kita niat ihram di miqat, dalam diri kita adalah 13 larangan dalam masa ihram. Ini merupakan wajib haji yang kedua. Peringatan perkara-perkara ini berada dalam diri kita selama mana kita berada dan kita berihram, ataupun bila kita niat je ihram tadi, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala, 13 larangan ni ada dalam diri kita. Itu biasa jemaah akan tanya. Dia pakai ihram daripada rumah pergi ke Movenpick KLIA, pergi Movenpick KLIA, sampai tu dia dah niat. Dia belum niat lagi, dia niat dalam penerbangan nanti selepas 6 jam nanti kan. Jadi makna dia punya larangan tu bermula di mana? Bermula daripada selepas dia berniat. Selagi dia belum niat, selagi tu tak ada larangan dalam diri kita lah. Maksudnya 13 larangan ni bermula selepas kita berniat ihram haji ataupun umrah kita. Okey, larangan ihram. Pengertian larangan ihram ni, larangan ihram adalah perkara dan perbuatan yang dilarang dilakukan selama dalam keadaan berihram. Dari mula berniat ihram sehingga tahallul. Minggu lepas saya tengok Ustaz Hasil dia terangkan dah tahallul ni. Gunting bukan tahallul, tahallul bukan gunting. Itu pun kena faham juga. Sehingga tahallul. Tahallul ni ialah melepaskan diri daripada larangan ihram. Pekerjaan gunting itu hasilnya tahallul. Itu je lah. Nanti kan kita akan ulas lagi. Seandainya dilakukan oleh orang yang sudah berniat ihram haji atau umrah, maka haji dan umrahnya tetap sah, tetapi pelakunya dikenakan dam yang telah ditetapkan. Jadi mana ada dam-dam tertentu lah, bukan semua pun. Bukan semua kena. Jadi maksudnya perkara larangan ni ada, nanti kita akan sebutkan. Jadi perkara-perkara ni bila perbuatan dilarang, dilakukan selama mana kita dalam keadaan ihram. Ihram kita tu ihram haji ataupun ihram umrah. Selama mana kita dalam keadaan ihram tu, kita dilarang 13 perkara ni. InsyaAllah bunyinya banyak tapi insyaAllah tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, Duyufur Rahman insyaAllah dapat boleh kita elakkan. InsyaAllah jangan risau. Okay, 13 larangan ni. Dia ada dua. Yang pertama kita sebutkan dulu. Ini pertama ni jenisnya tarafuh. Tarafuh ni bersuka, berseronok, berhias-hias. Ini perkara tarafuh. Yang pertama menutup kepala. Bagi laki-laki macam kupiah, yang kita pakai ni, songkok, topi, apa-apa saja sebagai penutup. Penutup kepala. Kalau kepala kita botak contoh, tak ada rambut langsung, panas, kita ambil lumur asam jawa ataupun kita ambil sagu, kita lumur kat atas kepala kita, itu pun dia anggap sebagai menutup kepala. Dia berbeza dengan payung. Payung tu pun panas tapi dia tak berduduk atas kepala kita, dia atas pada kepala kita. Ini yang menutup terus kepala kita. Itu dinamakan menutup kepala bagi laki-laki. Yang kedua, pakai bersarung. Laki-laki, pakaian bersarung ni, baju, t-shirt, seluar dalam, seluar kita, itu semua pakaian yang bersarung. Stokin, itu sarung lah. Jadi, kita kena pakai kain, dan tentu kain ihram tadi tu kan, contoh kita pakai kain pelikat. Kain pelikat orang tanya boleh pakai tak? Boleh. Kalau kita tak jahit dia. Ataupun kain pelikat kita yang berjahit tu, kita jangan masuk dalam lubang sarung tu. Kita lentangkan dia macam kita pakai tuala. Boleh lah. Jadi pakaian tu konsep dia, pakaian ihram tu pakaian dia yang tidak berjahit dan tidak bersarung. Jadi ni dua ni untuk laki-laki. Sementara perempuan tak ada larangan kepala, tak ada larangan untuk kepala, tak ada larangan pakaian bersarung. Ini untuk laki-laki. Yang ketiga menutup muka bagi perempuan. Jadi maknanya bagi perempuan ni tak boleh pakai furdah, tak boleh buat sesuatu yang menutup muka dia. Termasuklah juga sekarang ni pakai cermin mata besar hitam tu untuk mengelak daripada cahaya matahari, tu pun dianggap sebagai menutup muka. Tapi kalau kita pakai cermin mata biasa, boleh, harus hukum dia. Sebab kita memang rabun, pakailah cermin mata. Tapi cermin mata kita tu, bila kena matahari jadi hitam. Tak ada masalah, boleh dibenarkan. Ataupun kita pakai cermin mata, kita tahu kat depan dia tu hitam tu. Kan ya? Kita tahu kat depan cermin mata yang power kita tu. Itu dibenarkan. Yang tak boleh, kita pakai cermin mata yang besar hingga menutup bahagian muka kita. Itu masuk yang dilarang. Menutup muka. Dan insyaAllah nanti saya sebutkan lagi, ni dalam waktu pandemik ni, muzakarah haji yang baru ni kita tetapkan, untuk muka ni kalau diwajibkan oleh pemerintah, nanti tak dilarang lah, maksudnya boleh. Dia boleh dibenarkan, diharuskan dan tak kena dam. Lepas tu yang keempat, sarung tangan. Ni laki-laki perempuan tak dibenarkan dalam masa ihram menggunakan atau memakai dua sarung tangan. Yang kelima, bau-bauan, wangi-wangian.
yang kita niat untuk tatayyub, memang untuk kita untuk berwangi-wangian. Dia berbeza pula dengan sabun mandi. Itu lain. Sabun mandi ni dia untuk tanzif, bersih. Itu lain. Jadi maknanya bau-bauan ni ialah wangi-wangian yang bertujuan untuk mewangi-wangikan badan kita. Yang keenam, minyak di kepala dan janggut. Minyak rambut lah. Kita pakai minyak rambut, minyak zaitun ke kat kepala, dekat janggut. Itu apa ni? Dilarang semasa dalam ihram. Tadi kalau kita tengok tadi sunat sebelum ihram tadi bagi minyak wangi, sebelum ihram pakai minyak wangi sunat. Tapi dah masuk ihram, dah lepas niat ihram jadi haram ataupun dilarang. Yang ketujuh, muqaddimah minyak jima'. Jadi maknanya muqaddimah jima' ni sama ada kita sentuh ataupun kita lihat. Itu pun jadi muqaddimah. Yang ke-8, bersetubuh. Yang ke-9, nikah dan kahwin. Sama ada kita sendiri nikah atau kita menikahkan. Jadi kita kalau jadi wali pun tak boleh jadi wali untuk nikahkan anak kita contohlah. Jadi ni antara perkara-perkara larangan semasa ihram yang jenisnya tarafuh. Tarafuh ni maksudnya kalau kita sengaja, hukum dia berdosa dan dikenakan dam. Tapi kalau kita tak sengaja, jahil, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Contohnya apa? Contoh, kita bagi nombor 1 contoh. Kita pakai tutup kepala lah. Kita dalam ihram ni, kita tengah duduk dekat kemah kita atau kita dalam bilik kita. Kita ambil kupiah, kita pakai nak semayang contoh. Kita pakai kupiah contoh. Lepas tu kawan kita datang bagi tahu, Mat, ni kita tengah ihram ni, kita tak boleh pakai kupiah, tak boleh tutup kepala. Kita cepat-cepat tanggalkan kupiah kita. Ketika itu tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Ataupun kita pakai pakaian bersarung. Kita daripada lepas melontar Mina contoh, duduk kat kemah, kita belum lagi gunting rambut, kita dah pakai pakaian yang berjahit. Contoh kita sarung pakai baju, t-shirt. Kawan kita tegur, t-shirt tak boleh pakai, kita dalam ihram. Cepat-cepat tanggal. Ketika itu tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi kalau kita pakai baju, contoh kita pakai t-shirt tadi, Mat, kita ni tengah dalam ihram, tak boleh pakai baju berjahit ataupun tak boleh pakai t-shirt. Tak apa, dam murah aja. Ketika itu berdosa dan wajib bayar dam. Itu beza. Ini sama juga dengan tutup muka. Jadi kalau orang perempuan, kalau dia ambil dia punya kain tudung tu, ada habuk contoh, dia tutup muka dia. Ketika itu tak kenalah sebab tak ada orang letak tutup muka dia dengan tangan dia ataupun dengan kain telekung dia tu 24 jam kan. Dia tidak kira sebagai penutup. Dia sarung tangan, bau-bauan tu sama. Kalau kita bau-bauan tu kita tak sengaja kita pakai, kita terlupa, cepat-cepat basuh, hilangkan dia bau tu. Jadi itu semua perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan ihram 13 jenisnya tarafuh. Kalau kita sengaja berdosa dan dikenakan dam, kalau kita tak sengaja atau jahil, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Berbeza pula dengan yang seterusnya yang ke-10 ni. Namanya itlaf ataupun bergugur, menghilang, merosak atau membinasa. Yang ke-10 ni rambut atau bulu di badan. Maknanya kalau tuan-tuan perempuan sidang jemaah Duyufur Rahman ingat, yang minggu lepas ada gunting. Gunting dan bercukur. Itu gunting dan bercukur tu mesti dia rambut yang tumbuh di kepala. Tak jadi kalau kita gunting misai kita, janggut kita 3 helai tak. Kita kena gunting rambut yang tumbuh di kepala. Itu rukun haji. Tapi yang kita cerita sekarang ni, jenis itlaf ni, larangan dalam masa ihram ni ialah 13 perkara ni. Yang 10 ni nombor ni, rambut atau bulu di badan. Mana-mana bulu yang ada kat badan kita. Bulu hidung, bulu telinga, bulu ketiak, bulu ari-ari, bulu kaki, semualah rambutnya. Semua rambut yang ada di badan kita. Jadi ni larangan. Mana boleh Ustaz, rambut ni memang tiap-tiap hari gugur. Ya betul. Tapi bukan kita gugurkan. Kalau gugur sendiri lain. Itu besok dalam larangan ni. 13 larangan ni, satu dia rambut. Memang masalah rambut. Ustaz, kalau saya nak mandi hadas, mana boleh rambut tak gugur. Contoh orang perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan dia ihram. Dia memang akan gugur lah rambut orang perempuan. Dalam serkup dia memang gugur. Tapi selagi mana kita tak sentuh dia, kita tak gosok dia, kita tak sikat dia, bukan kita yang buat. Maknanya dia gugur sendiri. Gugur sendiri tu tidak dikenakan dam. Itu tak ada masalah. Tak ada. Larangan ni ialah kita ada sentuhan. Maksudnya kita gugurkan dia atau kita ambil wuduk, contoh orang lelaki-lelaki atau perempuan, kita sapu kepala kita, bila kita sapu kepala tu ada rambut dekat tangan kita. Ketika itu memang tak sengaja tapi kita buat.
Tapi yang dikatakan yang tak dikenakan dam ni, contoh kita naik kapal terbang, orang lelaki, tersandar dekat tempat duduk kita. Ni, lepas kita bangun, kita nak keluar daripada kapal terbang tu, ada rambut dekat kursi kapal terbang tu. Itu bukan kita buat. Itu memang dia gugur sendiri. Itu tidak dikenakan dam. Jadi rambut ni memang dia akan gugur, tapi cuma gugur tu kita yang buat ataupun dia gugur sendiri. Itu bergantung pada keadaan. Lepas tu kuku. Kuku kaki dan kuku tangan. Yang ke-12, memburu dan membunuh binatang buruan. Yang ke-13, menebang dan mencabut pokok dan atau tumbuh-tumbuhan. Kalau memburu binatang buruan ni, tanah haram ataupun tanah halal. Tapi kalau menebang atau mencabut buku pokok ni, ialah di tanah haram, tanah haram saja. Itu berbeza lah. Okay, jadi 4 ni, 4 larangan ni ialah dimasuk jenis itlaf. Kalau sengaja dia berdosa dan tidak berdosa dan dikenakan dam. Kalau tidak sengaja atau jahil, tidak berdosa tapi wajib dam. Itu beza dengan tarafuh. Itlaf ni, contoh kita lupa. Lupa ataupun tak sengajalah, jahil ni tadi. Kita ketip kuku. Contoh. Bila kita ketip kuku, kita tengah ketip-ketip, kawan kita tegur. Mat, kita tengah ihram ni, tak boleh ketip kuku. Alamak, lupalah. Ketika itu lupa, kita ambil kuku kita tu, kita tampal balik. Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab dah rosak, dah binasa. Jadi, wajib bayar dam. Tapi tak berdosa sebab kita tak sengaja. Itu berbezanya dengan tarafuh tadi. Tarafuh tu cepat-cepat tanggal songkok tadi. Saya cakap tadi kan. Cepat-cepat tanggal songkok. Tak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi kalau kuku ni tadi, sebab dia dah musnah, dah berapa rosak, jadi kita tidak berdosa, tapi wajib bayar dam. Itu bezanya itlaf dengan tarafuh. Jadi kita dapat beri perhatian lah, insya-Allah. Jadi dalam 13 larangan ni, saya nak sebut balik semula. 13 larangan ni kita ulang balik kan. Nutup kepala, insya-Allah kita dapat elakkan. Bersarung, pakaian bersarung pun insya-Allah kita dapat elakkan. Menutup muka pun insya-Allah kita dapat elakkan. Bau-bauan, sarung tangan kita tak pakai, minyak pun tak pakai. Mukaddimah jima' tak ada, bersetubuh tak ada, niat nikah kahwin tak ada. Jadi kita dapat elakkan insya-Allah. Lepas tu rambut kita rapi. Tadi kan dia sunat sebelum ihram tadi, kita rapikan rambut, rapikan janggut. Jadi kalau rambut laki-laki tu agak tebal, kita nipiskan. Orang perempuan kita elok-elok rambut kita gunting cantik-cantik kan, ratakan. Yang panjang sangat tu kita boleh pendekkan sikit. Jadi kita rapi dengan rambut kita sebelum kita berniat ihram. Jadi rambut ni insya-Allah dia akan gugur, tapi bukan kita gugurkan. Kuku kita rapi kuku, kita ketik kuku dulu sebelum kita niat ihram. Jadi itu semua perkara-perkara sunat sebelum kita berniat ihram. Kita dapat laksanakan. Jadi buru binatang, insya-Allah binatang tak ada yang kita nak buru. Di Mekah ni tak ada binatang buruan. Di Mekah ni kalau ada pun cuma merpati dengan dalam kunyit aja. Itu sajalah, yang lain tak ada insya-Allah. Lepas tu tebang pokok. Di tanah haram tak ada pokok. Kita nak cabut, kita macam rumah kita kat sini. Tak ada pokok kita nak cabut. Kalau ada pun di Arafah. Di Arafah tu dia tanah halal, tak ada masalah. Tapi di segi adab dia, kita pun tak diharuskan untuk kita patahkan, kita rosakkan pokok di Arafah tu lah. Walaupun bukan tanah haram. Jadi 13 perkara ni sebenarnya kita boleh elakkan dalam masa ihram, insya-Allah. Jadi kita boleh elakkan lah. Tapi kalau kita terbuat juga, tidak sengaja, tengok bahagian mana, tarafuh ataupun itlaf. Kalau itlaf, kita wajib bayar dam lah, walaupun tak sengaja kan, tak berdosa tapi wajib bayar dam. Okey, kalau kita lihat balik 13 larangan ni. Jadi tarafuh tadi ni ada 9 tadi tu. Kalau kita tengok balik semula, menutup kepala, pakaian bersarung, menutup muka, sarung tangan, bau-bauan, minyak di kepala, janggut. Mukaddimah jima' ini masuk dalam dam takhir dan takdir. Sama juga dengan rambut dan kuku. Ni semaknanya 7 campur 2 ni jadi 9. 9 perkara ni damnya nanti takhir dan takdir. Kita akan sebutkan selepas ini nantilah. Lepas tu dam buru binatang dengan tebang pokok ni, dam dia takhir ta'dil. Ta'dil. Ain tu. Ta'dil. Jadi ni nanti akan kita sebutkan juga. Kalau subuh pula tertib ta'dil, tertib ta'dil. Jadi itu setubuh. Lepas tu nikah kahwin tiada dam dikenakan. Tapi perkahwinan itu tidak sah. Buat apa? Buat kerja berdosa, lepas tu tak sah pula. Kahwin tak sah, kita nak kahwinkan anak kita pun tak sah. Jadi maknanya nikah kahwin ni tu tidak sah sebab kita dalam keadaan ihram.
Jadi tadilah disebutkan kalau tarafuh sengaja berdosa dan dikenakan dam. Tapi kalau tak sengaja tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Berbeza dengan itlaf. Itlaf ni tadi sengaja berdosa dan dikenakan dam. Kalau tak sengaja jahil lupa tidak berdosa tapi dikenakan dam. Itu tarafuh tadi berbeza dengan itlaf. Itlaf sebab barang tu dah rosak. Ni dah rosak, dah binasa. Jadi itu berbezalah antara tarafuh. Tarafuh dia bersonok-sonok. Saya bagi contoh tadi lah. Pergi tutup kepala tadi dengan kupiah, terlupa. Pakai t-shirt, terlupa. Cepat-cepat buka, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jadi saya harap 13 larangan ihram ni, tuan-tuan perempuan insya-Allah kita boleh elakkan. Sepanjang masa kita dalam ihram haji atau ihram umrah, kita dapat elakkan insya-Allah. Jangan risau. Tadi rambut saya kata tu kalau kita sentuh, kita yang buat, baru dikira kita yang menggugurkan. Kalau digugur sendiri, tidak dikenakan dam. Okey, seterusnya kita pergi bahagian dam pula. Dam ni ada setengah orang kata dam ni denda. Denda bukan, dam bukan denda. Dam ialah darah, asal perkataan dia. Syarak dia, maksud dari segi syarak dia adalah darah yang menggantikan gantian yang merupakan binatang al-an'am atau binatang ternakan yang disembelih seperti unta, lembu, kambing, kibas atau gantinya daripada jenis makanan di tanah haram atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji atau umrah atas sebab-sebab tertentu. Jadilah dam-dam tadi ni ada sebab-sebab. Kadang-kadang bukan sebab kita buat pun, memang kena dam. Jadi itu kena faham. Dia sebagai gantian daripada binatang ternakan, sembelihan, unta, lembu, kambing, kibas atau ganti dia daripada makanan ataupun puasa. Jadi dam inilah gantilah sebab kita melaksanakan atau mengerjakan sesuatu perkara yang dilarang ataupun kita mengerjakan sesuatu perkara dalam masa menunaikan haji dan umrah. Sebab tertentu. Sebab tertentu ni macam-macam lah. Nanti akan disebutkan satu persatu. Jadi kadar secupak makanan di Makkah ialah Saudi Riyal ni 5 Riyal. Dalam musim haji kita gunakan sejak 1432 lagi. Sebenarnya 5 Riyal ni lebih. Lebih tapi tak apa, kita lebih tak ada masalah. Ada secupak. Secupak makanan ialah 5 Riyal. Jadi insya-Allah nanti kita akan sebutkanlah 5 Riyal tu lagi. Dam tu Okey. Larangan ihram ni disebabkan kita diwajibkan dam tu. Pertama, meninggalkan wajib haji dan umrah. Ini antara 13 perkara tadilah. 6 perkara yang kita sebutkan wajib haji ni. Tadilah niat ihram di miqat. Ni lagi apa lagi? Larangan 13 larangan. Nanti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Itu semua meninggalkan salah satu daripada wajib haji dan umrah, kita dikena atau diwajibkan by dam. Lepas tu yang seterusnya tu melakukan ihsar. Melakukan ihsar bagi orang-orang yang terhalang. Terhalang ni selepas dia berniat ihram. Terhalang daripada menyempurnakan wukuf di Arafah. Tawaf atau sa'i dengan sebab ketakutan daripada musuh, penyakit dan sebagainya. Ataupun ada pihak pemerintah nanti tak benarkan kita masuk, kita dah niat ihram haji tapi dia tak bagi, Saudi tak bagi kita masuk, suruh patah balik. Itu ihsar. Nanti kita akan sebutkan lagi. Atau melanggar nazar ketika mengerjakan haji. Kalau kita ada satu nazar, kita langgar masa tu, masa nazar kita dalam masa haji tu, wajib kita bayar dam. Seterusnya melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam masa ihram. Larangan dalam ihram ni 13 larangan ni. Itu antara sebab-sebab kita wajibkan bayar dam tadilah. Lepas tu membuat haji tamattu', haji atau haji qiran dengan syarat-syarat yang wajib dibayar dam. Contoh ni kita memang pilih buat haji tamattu'. Ustaz, saya buat haji tamattu'. Ustaz, saya bukan buat salah. Wajib dam. Itu dari segi syarat, hukum syarat. Pening juga jemaah ni. Saya kalau gugur rambut, saya kalau ketik kuku kena bayar dam, okey lah. Memang saya buat salah lah. Ni saya pilih nak buat haji tamattu' pun kena bayar dam. Itu dari segi hukum dia kena macam tu. Sebab apa orang tamattu' ni kena dam? Sebab apa orang qiran ni kena dam? Orang yang tak kena dam ni ialah orang yang memilih mengerjakan ibadah haji ifrad. Itu dari sudut mazhab kita Syafi'i yang afdal haji ifrad. Tapi kebanyakan kita memilih mengerjakan haji tamattu'. Haji tamattu' ni sebab apa kena dam? Sebab dia haji seronok-seronok. Tadilah. Sebab apa? Dia dalam bulan-bulan haji sepatutnya kita berniat ihram haji. Tapi kita niat ihram umrah. Selepas selesai umrah kita halal. Lepas tu kita niat lagi buat umrah kali kedua, buat umrah kali ketiga, buat umrah kali keempat. Lepas tu kita ihram halal. Berbanding dengan orang ifrad. Orang ifrad tu dia masuk dengan haji ataupun dengan niat ihram haji tu terus sampai nanti hari 10 nanti baru dia tahallul ataupun dia bebas daripada larangan ihram dia. Jadi tu tamattu' tu sebab dia berseronok. Seronok tu didapat dia kena bayar
dam. Nanti kita akan sebutkanlah dam dia. Berbeza pula dengan haji kiran. Kiran ni macam haji ifrad. Dia masuk terus dengan ihram haji dan umrah sampai hari 10 nanti, selepas dia melontar kubra nanti baru dia tahallul daripada ihram haji dan umrahnya. Tapi kenapa dia kena bayar dam juga? Sebab kiran ni dapat keberuntungan. Buat satu dapat dua kan ya. Dia buat ihram haji dan umrah satu kerja. Dia buat kerja haji dapat umrah sekali. Itu beza dia lah. Okay, lepas tu nanti ada syarat-syarat dia. Yang seterusnya tu luput, bukan wakaf tu ya, luput wukuf. Tu silap type tu. Luput wukuf di Arafah setelah berniat ihram haji dan meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur syar'i. Itu antara sebab-sebab kenapa ataupun sebab-sebab diwajibkan bayar dam. Jadi itu antara larangan. Lepas ni dia akan sebutkan satu persatu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan terus bersama saya insya-Allah dalam khusus haji kita pada pagi ini. Okey, jenis-jenis haji pula. Jenis dam, sorry. Dam tertib dan takdir. Ini bukan tuan-tuan saja. Ustaz-ustaz pun kadang terkeliru kan ya, tapi pelan-pelan. Sebenarnya saya suka kalau tuan-tuan ni boleh ni. Inilah buku yang tabung haji keluarkan. Tuan-tuan boleh dapatkan di pejabat-pejabat tabung haji, boleh buat rujukan. Insya-Allah ini rujukan yang terbaik. Tuan-tuan baca jenis-jenis ni ada dalam ni lah. Jadi insya-Allah kita pergi satu persatu. Jenis-jenis dam. Tertib dan takdir. Ini memang tuan-tuan akan dengar lah nanti. Ustaz-ustazah akan sebut di Malaysia ataupun di Tanah Suci. Dam tertib dan takdir. Maksud tertib ni mengerjakan satu demi satu. Kena ikut turutan. Tertib. Kena nombor satu tak boleh, nombor dua tak boleh, nombor tiga dia ikut turutan. Bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain. Kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya. Takdir pula ialah merujuk kepada kadar yang ditentukan oleh syarak. Itu tertib kena ikut turutan, lepas tu kadarnya tu tentang syarak. Itu tertib dan takdir. Ini tuan-tuan kena fokus sebab kita ada ni kat sini. Yang kedua, dam tahyir dan takdir. Tahyir ni maksud dia boleh pilih. Boleh pilih jenis-jenis dam yang diwajibkan. Kita boleh pilih, dia ada 3, kita boleh pilih nombor 3. Kita nak buat nombor 1, tak ada masalah. Dia boleh pilih 1, 2, 3, boleh pilih salah satu daripada 3. Okay. Lepas tu takdir ni pula ketentuan syarak dia punya kadar dia tu. Tahyir dan takdir ni pun kita boleh fokus. InsyaAllah. Dua ni je insyaAllah yang ada kaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan jemaah haji Malaysia kebiasaannya. Yang lagi dua nanti insyaAllah kita boleh elakkan. Okey. Yang ketiga, dam tertib dan ta'adil. Tertib ta'adil ni, tertib tadi lah ikut turutan. Ta'adil ni pula bawa maksud menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa atau tidak mampu. Tu tertib ta'adil ni kita akan sebutkan lagi. Ini biasanya dikenakan kepada jemaah kita ataupun orang yang sedang mengerjakan ibadah haji atau umrah yang melakukan jima' yang membatalkan haji atau merosakkan haji. Lepas tu dam tahyir dan ta'dil. Dam tahyir ta'dil ni samalah. Tahyir tadi boleh pilih salah satu daripada jenis-jenis dam dia, dan ta'dil pula menukar membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak mampu. Jadi ada 4. Kalau kita ulang balik, tertib takdir, tahyir takdir, tertib ta'dil dan tahyir ta'dil. Jadi 4 ni tuan-tuan boleh fokus. Jangan takut, jangan risau. Sebab dia nama aja tapi tuan-tuan tak terlibat pun. Jangan risau. Tak terlibat. Yang terlibat tu nanti saya fokuskan. Okey. Pertama, kita pergi dam tertib takdir. Yang pertama, dam ihram tamattu' dengan syarat-syarat dia. Jika sekiranya tuan-tuan perempuan memilih mengerjakan haji tamattu', ingat lagi minggu lepas, tamattu' ni ialah mengerjakan umrah dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Itu. Di mana kalau kita pilih mengerjakan haji tamattu', wajib kita dam tertib dan takdir. Satu. Lepas tu kalau kita pilih kiran, kiran mungkin kita tak pilih lah. Ataupun kita memang nak buat tamattu', kita masuk dengan mengerjakan umrah. Tapi bila kita sampai dekat umrah yang pertama, alhamdulillah selesai. Umrah kedua selesai. Lepas tu kita pergi pula umrah yang ketiga. Biasa kita nak buat umrah yang ketiga, sebelum kita mulakan tawaf, kita kedatangan haid contoh. Ataupun kita jatuh sakit. Lepas tu kita tak suci, belum sempat suci ataupun kita belum sempat sihat, dah sampai 8 Zulhijjah. Kita nak berangkat ke Arafah. Jadi ketika itu, kita niat haji pula. Jadi haji kita tu jenisnya haji kiran. Kita wajib bayar dam kiran. Itu yang kedua. Lepas tu tidak berihram di mikot. Maknanya kita sampai di mikot tapi kita tak ihram. Kita tak niat tidak berihram di mikot. Itu pun kena wajib dam tertib dan takdir. Okey, luput wukuf di Arafah.
Orang yang dah niat ihram haji tapi dia tak dapat wukuf di Arafah. Contoh kita tahun yang lepas 2017 ni. 2017 tu saya ingat kita punya kawan-kawan kita pekerja pos Malaysia. Dia sangkut di New Delhi. Dia dah niat dekat New Delhi nak pergi ke Arafah, nak pergi ke Mekah, sampai di Jeddah, sampai wukuf di Arafah, dah luput waktu wukuf. Jadi dia tak dapat wukuf tahun tu. Sebab terlewat. Jadi maknanya wukuf kalau ingat lepas, dia mula tergelincir matahari 9 sehingga seketika sebelum terbit fajar hari 10. Jadi maknanya tak sempat sampai sebelum fajar tu. Sebelum sampai fajar tu untuk wukuf di Arafah. Jadi dia luput wukuf di Arafah, dia wajib bayar dam, tertib dan takdir. Okey, tidak melontar jamrah. Tu nanti jamrah tu nanti selepas pada siri yang ke-5 ni, siri ke-6 ni akan disebutkanlah jamrah tu. Tidak mabit di Mina dengan syarat-syarat dia. Maknanya kita tak mabit di Mina ataupun tidak mabit di Muzdalifah. Ini semua ada syarat-syarat dia lah. Meninggalkan tawaf wada'. Tu semuanya diwajibkan bayar dam, tertib dan takdir. Lepas tu melanggar nazar dalam mengerjakan ibadah haji. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. InsyaAllah dalam 9 perkara ni, kemungkinan satu kita ada, iaitu dam ihram tamattu'. Satu je. Jadi tuan-tuan jangan risau. Yang lain tu insyaAllah kita dapat elakkan. InsyaAllah. Tabung haji akan pastikan tuan-tuan semua berniat ihram di miqat. Tabung haji akan pastikan tuan-tuan tidak luput wukuf di Arafah. Melontar jamarat, mabit di Mina, Muzdalifah ni semua, tawaf wada' ni semua tabung haji akan pastikan tuan-tuan melaksanakannya. Jangan risau. Okey. Lepas tu dia punya tertib takdir ni, dalam tertib takdir ni dia ialah kena menyembelih seekor kibas atau kambing, satu bahagian daripada 7 lembu atau anggota unta. Jadi menyembelih seekor kibas kambing. Dan jika tidak mampu, barulah 10 hari puasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan jangan risau. Harga kambing semasa mungkin dalam 400 lebih 500. Sebab kita boleh bayar di tabung haji masing-masing di sini atau bayar di tanah suci, tak ada masalah. Seekor kambing atau kibas, kalau tak mampu 10 hari puasa, 3 hari masa ihram, 7 hari masa balik ke kampung kita. Kalau tak mampu juga, barulah pergi 10 cupak makanan asasi. Lepas tu kalau tak mampu juga, barulah kita tanggung ke atas zimmah dia. Jadi insyaAllah, tuan-tuan kita fokus satu je, mungkin kita buat laksanakan ihram tamattu' dan sembelih seekor kambing. Jadi yang dikatakan tak mampu ni tuan-tuan, saya bagi contoh, musim haji yang lepas, 2017 saya pergi, ada seorang jemaah yang jumpa saya. Dia tak ada duit, habis duit langsung. Dia dapat pergi atas tajaan, lepas tu dia memang tak cukup duit untuk bayar seekor kambing ni. Dia tanya, boleh tak kita pergi puasa terus? Tapi dia besok balik, bulan depan tu dia dapat gaji, dia boleh bayar balik. Jadi maknanya ketika itu, dia punya kemampuan itu, puasa tu tak ada, tapi lepas tu akan datang, ada. Jadi dia tak boleh pindah lagi pergi 10 hari puasa ni. Tak apa, dia tangguh. Lepas balik ke Malaysia nanti, lepas cukup bulan tu dia dapat gaji, dia boleh bayar di Malaysia untuk dam tertib takdir dia. Maknanya sampai tahap itu untuk pindah ke jika tak mampu tu. Jadi maknanya dalam 9 perkara disebabkan dam tertib takdir ni, insya-Allah tuan-tuan jangan risau, kita fokus satu saja. Kemungkinan kita yang mengerjakan ibadah ihram tamattu' saja yang kena dam tertib dan takdir. Yang lain tu insya-Allah kita dapat elakkan. Suami sahaja yang dikenakan dam. Ustaz, kita syok dia sama-sama, suami isteri dua-dua. Tapi yang kena dam suami saja, isteri tak kena. Dam tertib takdir ni apa dia? Menyembelih seekor unta. Ni orang haji panggil dam unta. Jangan hati-hati, dam unta. Tu dengan dia. Jadi insya-Allah ini kita dapat elakkan. Cuma kita ni belajar, kita sebutlah dam tertib dan ta'dil. Okey, menyembelih seekor unta, jika tidak berkuasa menyembelih seekor lembu, atau tidak berkuasa digantikan dengan 7 ekor kambing. Jadi maknanya nilainya seekor unta juga. Kalau tak boleh, kena bagi makan, membeli makanan dengan nilai seekor unta dan dibagikan kepada fakir miskin di tanah haram. Jadi nilai dia unta. Kalau tak boleh puasa, kalau tidak bagi makanan, kena puasa bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan seekor unta. Banyaklah.
Kalau unta harga 2,000 lebih, banyak cupak dapat beli dengan 2,000 lebih, 2,500 tu. Jadi banyak cupak, kena belilah, kena puasalah banyak cupak ikut bilangan makanan yang dapat dibeli dengan duit seekor unta tersebut. Jadi insya-Allah dalam tertib ta'dil ni kita dapat elakkan insya-Allah ya. Kita persubuhan yang merosakkan haji. Okey. Seterusnya dam takhyir dan ta'dil. Disebabkan apa sebab dia? Dam takhyir dan ta'dil ni memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram atau tanah halal semasa dalam ihram. InsyaAllah binatang ternakan ataupun binatang halal yang halal dimakan ni insyaAllah tak kita jumpa dekat tanah suci. Kalau ada tak ada pun kita akan jumpa belalang kunyit ataupun merpati saja. Memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram Mekah semasa tidak dalam ihram ni, belalang adalah binatang buruan. Jadi mana memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram atau tanah halal semasa dalam ihram, memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram Mekah semasa tidak berihram. Mana dua-dua kena dam. Sama ada kita dalam ihram ataupun di luar ihram. Jadi dia bagi tahu kat sini belalang tu masuk dalam binatang buruan. Jadi memotong atau menebang atau mencabut pokok di tanah haram Mekah kecuali pokok yang mati. Itu lainlah. Jadi maknanya dua lah, disebabkan dam takhyir dan ta'dil ni dua. Satu, buru binatang yang halal dimakan ataupun memotong atau mencabut pokok di tanah haram. Jadi kalau orang tanya nanti, jemaah tanya, kalau bunuh nyamuk Ustaz, nyamuk banyak dekat Arafah tadi. Boleh, harus bunuh nyamuk. Sebab nyamuk tu tak harus makan. Itulah binatang buruan yang halal dimakan. Dam takhyir dan ta'dil insya-Allah kita dapat elakkan. Jangan risau. Okey, dam takhyir dan takdir pula. Takhyir takdir ni yang keempat. Boleh pilih dan ketentuan syarak dia punya kos dia ataupun dia punya damnya. Yang pertama, membuang atau mencabut, menggunting 3 helai rambut atau lebih. Maknanya rambut bulu kita gugur ni lebih daripada 3 tu dam takhyir dan takdir. Kalau 1 helai je rambut Ustaz, rambut saya cabut 1 helai je. Selai 1 cupak makanan. Kalau kita 2 helai cabut, 2 cupak makanan. 3 helai dan seterus baru 1 dam. Itu berbezalah. Memakai pakaian yang bersarung berjahit tadi. Contoh kita terpaksa pakai. Contoh apa dia? Kita pakai key guard, knee guard contoh kan. Kita lutut tu sakit, kita pakai guard kat situ yang berjenis sarung punya. Ketika itu hukum dia harus pakai sebab kita sakit tadi, tapi wajib kita bayar dam. Dam dia kita pilih nanti. Antara 3 ni tadi. Itu pakaian yang bersarung atau berjahit. Memotong atau menanggalkan, membinasakan kuku. Buang kuku, buang rambut, pakai pakaian dilarang, memakai minyak-minyak wangi-wangian dengan tujuan berwangi-wangi tadi, menutup muka atau sebahagiannya untuk wanita, memakai sarung tangan, memakai minyak rambut di kepala atau di janggut tadi, atau melakukan perkara permulaan pertubuhan, melakukan pertubuhan selepas tahallul awal tetapi belum tahallul sani, ataupun melakukan persubuhan selepas persubuhan yang merosakkan haji. Ini semua perkara-perkara yang disebabkan kena bayar dam takhyir dan takdir. Okey, apa dia dam takhyir dan takdir ni? Menyembelih seekor kambing atau kibas di tanah haram atau tu tempat dia kata atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak setiap seorang. Kan? 1 orang 2 cupak, jadi ada 6 orang 12 cupak. 1 cupak tadi dah sebut tadi dah 5 rial. Jadi maknanya 1 orang tu 10 rial. 10 rial jadi 60 rial lah. Bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan setiap seorang atau puasa 3 hari. Jadi bila contoh kita keguguran rambut, kita memang tak sengaja lah kita kutik kuku atau dah selesai dah 10 jari tangan kita, baru orang kawan ingatkan. Kita dalam ihram ni tak boleh ketik kuku. Dah habis kuku 10 dah, baru orang ingatkan. Kalau 1 tadi secupak makanan, okeylah 5 rial kan, tapi dah habis 10 kuku. Jadi maknanya kita kena satu dam. Takhyir dan takdir. Jadi kita boleh pilih sama ada seekor kambing atau 6 orang fakir miskin setiap seorang tu 2 cupak makanan ataupun puasa 3 hari. Jadi kalau 6 orang fakir miskin ni, kalau kita kalikan tadi saya cakap lah, 1 cupak tu 5 rial, 2 cupak 10 rial. 10 rial jadi 6 orang 60 rial. Kita nak beli makanan, satu kita nak cari makanan tu, contoh kita nak beli gandum, nak bagi pada siapa? Fakir miskin Mekah. Jadi kita pun tak kenal fakir miskin Mekah ni. Kita bukannya amil masjid macam sekarang sini kan. Okey, jadi kaedah dia kat sana,
kita cari pekerja-pekerja masjid tu, itu boleh dianggap sebagai fakir miskin Mekah sebab gaji dia orang di sana rendah. Lepas tu kita boleh bagi kepada 6 orang pekerja masjid tu contoh. Maksudnya kita ambil 10 rial bagi kat seorang. Tak payah bagi tahu dia, ni aku punya dam sebab gugur rambut, tak perlu. Kita bagi je 10 rial kat dia, kita niat lagi sebab gugur rambut setiga helai. Nanti kita jumpa orang yang kedua, kita bagi lagi 10 rial, kita bagi lagi 10 rial, 10 rial. Jadi mana 6 orang kita letak, 60 rial tu 10 rial setiap seorang, 6 orang. Jadi maknanya kita dapat pilih yang kedua lah. Kita tak sembelih seekor kambing. Kita pilih bersedekah kepada 6 orang fakir miskin Mekah. Dengan setiap orang tu 2 cupak. 2 cupak tu dianggapkan sebagai 10 rial. Kepada 6 orang fakir miskin, 60 rial. Atau puasa 3 hari. Saja aku berpuasa esok hari kerana kafarah keguguran rambut semasa dalam ihram. Itu contohlah. Kita buat puasa 3 hari tu. Sama ada di Mekah ataupun di tanah air. Tak ada masalah. Jadi maknanya, tu antara kesalahan-kesalahan sebab kena dam tu antaranya rambut, potong kuku, pakaian bersarung, minyak wangi-wangian, sarung tangan, minyak rambut minyak di kepala ataupun di janggut. Maka permulaan persetubuhan, melakukan persetubuhan yang dilakukan selepas talun awal sebelum talun sani, atau melakukan persetubuhan yang selepas melakukan persetubuhan yang merosakkan haji. Ini antara perkara-perkara yang disebabkan dam, takhyir dan takdir. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, duyufur rahman yang saya kasih sekalian, walaupun kita sebut dah 4 ni, tertib takdir, tertib ta'dil, dam takhyir ta'dil, takhyir takdir. Jangan tuan-tuan puan-puan jangan risau. Saya dah sebut tadi, kita fokus ni je. Yang pertama, tertib takdir. Yang kita kemungkinan ada satu je, dam tamattu' saja. Yang tu, mungkin kita seekor kambing, sudah. Lepas tu yang lain tu kemungkinan kita ada dekat dalam takhyir dan takdir. Itu pun kalau kita tak sengaja, tak dikena, tak berdosa, tapi wajib bayar dam, contoh rambut tadilah. Yang lain tu insya-Allah kita dapat elakkan. Jangan risau. Dam-dam ni insya-Allah kita boleh elakkan, insya-Allah, jangan risau. Mungkin satu saja, tertib takdir tu saja. Insya-Allah yang lain tu insya-Allah kita boleh elakkan. Okay? Dan damnya terusnya dam ihsar. Ihsar ni kemungkinan. Kemungkinan kita tak tahu, tapi kemungkinan boleh jadi. Dan dalam muzakarah haji muzakarah haji yang baru ni bulan 12 lepas pun kita ada sebutkan tentang niat bersyarat juga. Tentu nanti kita akan sebut dalam balik semula. Dam ihsar ni ditahan oleh musuh dalam perjalanan atau terkepung, berpenyakit, terhalang dan tidak dapat memasuki Mekah sedangkan dia sudah berihram. Tadilah kemungkinan kerajaan Saudi tak benarkan kita sebab mungkin pandemik ni, COVID makin meningkat contoh. Kita dah sampai dah tanah suci Mekah. Kita sampai Jeddah. Kita dah niat dekat Qur'an Manazil. Sampai dekat Jeddah, dia bagi kita masuk ke tanah suci. Ketika itu kita terhalang, kita akan pulang ke Malaysia balik. Disebabkan dikenakan dam ni, dam ihsar ni boleh juga digunakan pakai untuk menyelesaikan masalah wanita yang datang haid dan tidak dapat melakukan tawaf, haji dan umrah kerana terpaksa balik segera ke tanah air. Begitu juga pesakit yang berpenyakit berat yang terpaksa dihantar balik ke Malaysia untuk rawatan lanjut. Jadi makna dam ihsar ni maknanya boleh balik. Tapi kita masih tertanggung lagi ibadah haji dan umrah yang kita dah niat tadi tu. Apabila wanita telah suci dan mandi hadas besar, begitu juga pesakit telah sembuh, hendaklah pergi lagi ke tanah suci, maka menyelesaikan haji dan umrah yang belum selesai. Jadi maknanya kena pergi balik. Dam ihsar ni tetap pergi balik. Oleh kerana itu, kita baru ni bermuzakarah, kita diharuskan niat bersyarat. Sebelum ni tak pernah lagi kita cerita tentang niat bersyarat dalam mengerjakan ibadah haji. Tapi mulai 1442 dalam pandemik COVID ni, kita diharuskan berniat bersyarat untuk ibadah haji. Maknanya kalau kita terhalang, kita terus terhalal daripada ihram haji kita. Jadi dalam ihsar ni menyembelih seekor kambing atau bercukur dan bercukur dan bergunting. Maknanya kita sembelih seekor kambing, kita gunting dan bercukur tu untuk melepaskan diri kita daripada larangan semasa ihram. Tapi besok kita dah sihat, kita kena balik ke tanah suci dengan niat yang baru untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah yang kita tertangguh tu, terhalang tu. Okey, jika tak berkuasa dalam membeli makanan dengan nilai seekor kambing yang dibagikan kepada fakir miskin tempat yang kita terhalang tu. Contoh untuk tahallul itu kan. Maknanya kalau kita terhalang tu di mana? Di Jeddah. Kita kena cari makanan bagi orang Jeddah lah. Tapi kalau tu kat Jeddah kita tak sempat cari, kita balik ke Malaysia, kita bagi kat Malaysia lah. Itu maksud dia. Tempat mana kita terhalang. Yang hendaklah berpuasa ataupun berpuasa bilangan hari sebanyak bilangan cupak makanan dapat dibeli dengan seekor kambing. Jadi maknanya dalam ihsar ni insya-Allah kita pun tak kena lah Kalau tahu ni punya cara, maknanya kita akan nasihat jemaah, kita akan niat bersyarat. Niat bersyarat untuk haji
Kalau jika sekiranya ada halangan daripada kerajaan Saudi, maknanya kita akan jadi halal daripada ihram haji kita. Okey.